Okay, video hari ni saya nak share macam mana nak linkkan Google Classroom yang kita guna dengan Edpuzzle. So ada banyak advantage kalau kita combine Edpuzzle and Google Classroom. Antaranya kita boleh monitor student kita tu dah tengok atau tak video yang kita upload dalam kita punya Google Classroom. Sebab sekarang ni banyak gunakan ODL, Open Distance Learning. So ini salah satu cara macam mana kita nak make sure ataupun kita nak semak engagement of the student dalam kelas yang kita buat dalam online. Okay, so first you need to sign up Edpuzzle. So in order to import class from Google Classroom to Edpuzzle, first you must make sure that you sign up Edpuzzle using your Google Classroom account. So make sure kalau dalam Google Classroom kita guna email UiTM, dan gunakan email yang sama untuk kita sign up dalam Edpuzzle. And then after that you need to verify your registered Edpuzzle account, and then you log into your Edpuzzle account. Part 1, saya akan explain macam mana nak import class from Google Classroom to Edpuzzle. Okay, ini adalah screen view bila you dah buka you punya Edpuzzle account. So kalau tengok dekat atas ni ada satu button My Classes. So click that button My Classes, dan you akan nampak satu Google Classroom button dekat bawah sekali tu. You click that button, Google Classroom button. Okay, then you akan nampak list of class yang dah ada dalam you punya Google account. So kalau Google account yang you guna registered Edpuzzle ni tak ada kelas dalam Google Classroom, dia takkan keluar kelas langsung kat sini. That's why penting bila kita nak daftar Edpuzzle, make sure gunakan Google account yang sama kita guna dalam Google Classroom. Okay, so you tick kelas yang you nak import. So macam ni contoh dalam screen ni, saya import semua sekali kelas yang ada dalam Google Classroom saya, dan klik button import classes. Lepas you dah klik button import tadi, you akan nampak dia punya kelas dekat tepi ni. So tadi saya dah klik untuk semua kelas yang ada dalam Google Classroom saya. Okay, so bila kita tengok ni automatic, maknanya semua kelas yang kita ada dekat Google tu dengan student-student yang register dalam kelas ni automatic transfer dalam, kita dah import sekali dalam Edpuzzle. So kalau kita nak check sama ada betul atau tak student kita ni semua ada sekali dalam tu, okay, kita boleh check, klik satu kelas yang kita nak, lepas tu kita klik student. Okay, bila kita dah klik button student tu, kita akan nampak list of student yang ada dalam kita punya kelas. So automatic maknanya kita dah import class from Google Classroom to Edpuzzle. Okay, next, macam mana kita nak insert video assignment from Edpuzzle to Google Classroom. So ini yang ramai lecturer, kita dah post video dalam Google Classroom tapi kita tak tahu sama ada student kita tu tengok ataupun tak video tu. Jadi untuk make sure dia tengok dan kita boleh dapat report dia tengok ataupun tak video tu, kita kena first post melalui Edpuzzle to Google Classroom. So macam mana nak buat? First kita kena make sure yang video kita dah buat tu atau video yang kita nak guna tu ada dalam YouTube. Kita boleh direct upload dekat Edpuzzle tapi dia ada limit. So better you upload your video to YouTube, and then you can use link untuk masukkan dalam Edpuzzle. Okay, so selepas you dah make sure you dah upload dekat YouTube, okay, dan tadi daripada kita punya list of class, you can click content at the top of the screen. Okay, so bila kita dah klik content, so kita ada banyak channel yang kita boleh gunakan dalam Edpuzzle. So kalau tengok dekat belah kiri ni ada Edpuzzle, YouTube, Khan Academy, National Geographic. So yang senang kita guna YouTube. So you klik YouTube. Lepas klik YouTube, you akan nampak YouTube search punya box. So sama ada you nak masukkan tajuk video you ataupun you masukkan link untuk YouTube yang kita nak guna tu. Bila you masuk, dia akan keluar
search results kat bawah ni, dan you can click video that you want to use in your Edpuzzle. Ok, bila tadi dah pilih kita punya YouTube, lepas kita dah pilih YouTube tu, then you click assign. After you click assign, you can see this screen. So first kita kena pilih kelas mana yang kita nak assign that video. So katalah saya pilih kelas testing. Second, you kena letak start date dengan end date, termasuk dengan time sekali. So katalah you nak suruh student tengok dalam masa seminggu, so start hari ni, and then end date dia, due date dia bila dah habis tempoh seminggu. Ok, yang penting bila kita buat upload video ni, kita kena check button prevent skipping. Ini untuk make sure bila student tu tengok video tu, dia tak boleh nak cepatkan video tu, ataupun dia tak boleh nak buka video tu lepas tu dia pergi tengok website yang lain. So dia akan make sure yang student kita tu akan tengok video tu. Kalau 30 minit, video tu 30 minit lah student tu kena tengok. And then kalau kita nak automatic video tu transfer terus kepada Google Classroom kita, then you check button yang number 4 ni. Saya letak number 4, check to post the assignment on Google Classroom. Kalau kita check button ni, automatic assignment ni akan ada dalam Google Classroom. Jadi student kita tu dia tak perlu masuk dalam Edpuzzle untuk tengok video tu, dia akan dapat link yang sama dekat dalam Google Classroom. So last kali, lepas you dah check semua, then you click assign. So dia akan keluar screen yang ini. So you can see that list of student in the class, and then you boleh tengok status student. So dekat sini kita boleh tengok sama ada student tu dah tengok atau tak video yang kita upload tu. Dan dia boleh monitor kita. Contoh kalau student kita baru tengok separuh, dekat column watch ni dia akan keluar 50%. So yang mana student yang dah 100% tengok, kita boleh tahu okay, student tu dah habis tengok kita punya video. Dan kalau you buka dekat dia punya Google Classroom, automatic you akan nampak ada assignment yang assigned by Edpuzzle. So bila student klik sini, automatic dia boleh view video yang kita gunakan tu. Okay, so advantage kalau kita post video daripada Edpuzzle transfer to Google Classroom, kita boleh monitor sama ada student tu dah tengok atau tak video tu, dan kita boleh make sure yang student tu, kalau kita nak dia tengok 30 minit video tu, maknanya dia kena tengok video tu 30 minit. Kalau dia tak habis tengok tu, maknanya kita boleh dapat report. Okay, saya harap perkongsian ni berguna untuk kawan-kawan. So thank you.